Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan yang penting. Peperangan yang bersejarah ini berakhir dengan kemenangan yang nyata kepada orang-orang yang beriman dan kekalahan yang teruk pada kaum musyrikin. Perang Badar memberi keputusan bahawa Nabi SAW dan orang yang beriman mendapat kemenangan yang besar. Kaum musyrikin mendapat kekalahan yang teruk. Jumlah orang musyrikin yang terbunuh ialah 70 orang. Dibunuh 70 orang. Begitu juga yang ditawan 70 orang. Yang lain melarikan diri bertempiaran. Keseluruhannya terbunuh adalah dari kalangan pemimpin-pemimpin. Banyak yang dibunuh dalam perang Badar, pemimpin-pemimpin musyrikin. Abu Jahal dan lain-lain lagi. Rasulullah SAW menghadap ke arah bangkai-bangkai musyrikin dan berkata, Nabi menghadap kepada mayat-mayat musyrikin dan bersabda, Bi'sal ashiratu kuntum linabiyyikum kadzabtumuni wa saddaqani an-nas wa khadaltumuni wa nasarani an-nas wa akhrajtumuni wa awani an-nas. Maksudnya, kamulah sejak jahat keluarga terhadap Nabi kamu. Kamu adalah keluarga yang jahat terhadap Nabi kamu sendiri. Kamu membohongiku, padahal ramai di kalangan orang lain yang percaya kepadaku. Kamu anak beranak aku, tapi kamu membohongi aku. Orang-orang lain percaya padaku. Kamu membiarkan dan mengecewakan aku. Kamu biarkan aku, kecewakan aku, padahal ramai yang lain percaya kepadaku. Kamu menghalau aku, padahal ada orang lain yang memberi perlindungan kepadaku. Kamu menghalau aku, kamu anak beranak aku, halau aku dari Mekah. Orang lain, kalangan Ansar, menerima aku di negeri mereka. Seterusnya Rasulullah SAW memerintah supaya bangkai-bangkai tersebut dicampur ke dalam telaga kering yang tidak digunakan lagi. Bangkai-bangkai mereka dicampur dalam telaga buruk. Baginda bersabda, Ya Utbah bin Rabi'ah, wa ya Syaibah bin Rabi'ah, wa ya Umayyah bin Khalaf, wa ya Aba Jahl bin Hisham, fa'addada man kana minhum bil qarib. Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan, fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Maksudnya, wa Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Abu Jahal bin Hisham. Di samping beberapa nama lagi yang dicampur, disebut nama-nama yang lain. Adakah kamu dapati apa yang telah dijanjikan kepada kamu oleh Tuhanmu itu perkara benar? Adakah sekarang baru kamu tahu apa yang dijanji oleh Tuhan itu benar? Sesungguhnya aku dapati apa yang telah dijanjikan kepadaku oleh Tuhanku perkara benar. Aku dapati perkara yang Tuhan janji itu betul sungguh, benar. Lalu para sahabat berkata, Atunadi qauman qaddifu. Sahabat kata, adakah kamu menyeru kepada mereka yang sudah menjadi bangkai? Seru pada mereka jadi bangkai, mati dah, dengar ke? Sabda Rasulullah SAW, bukanlah kamu orang yang lebih mendengar dari mereka tentang apa yang aku ucapkan, tetapi mereka tidak boleh menjawabnya. Mereka dengar di alam barzakh apa yang aku sebut, mereka tak boleh jawab lagi. Mereka yang syahid di Badar
kalangan sahabat Nabi yang syahid dalam perang Badar. Orang Islam yang syahid. Nama-nama 14 orang syuhada Badar ialah di kalangan muhajirin. 6 orang kalangan muhajirin. Mereka ialah Ubaidah bin Al-Haris bin Abdul Muttalib. Ini sepupu Nabi. Umair bin Abi Waqqas, iaitulah adik-beradik Sa'ad bin Abi Waqqas. Zulsyamalain bin Amr, Aqil bin Bakir Al-Laythi, Mihja bekas hamba Umar bin Khattab, Safwan bin Baida. Ini kalangan muhajirin, kalangan Mekah, 6 orang. Di kalangan Ansar pula ramai lagi. Mereka Sa'ad bin Khaisamah, Mubashir bin Abdul Munzir, Yazid bin Al-Haris, Umair bin Al-Humam, Rafi' bin Al-Mu'alla, Harithah bin Suraqah, Auf bin Afra, Muawwad bin Afra. Ini kalangan Ansar yang masih syahid dalam perang Badar. Mereka yang pergi ke Madinah, kalau lalu di kawasan Badar, menyaksikan kubur mereka ini. Mereka yang keluar bersama musyrikin, terdapat kalangan mereka yang hatinya percaya pada Islam, tetapi bila dikerah oleh orang musyrikin berperang dengan Nabi, perang sama dengan Nabi Jahal. Para ulama sirah menyebut tentang sekumpulan manusia yang mengaku Islam tetapi menyembunyikan Islamnya dengan cara serba salah. Percaya pada Islam, mengaku Islam tapi serba salah. Mereka tidak mahu berhijrah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak berhijrah ke Madinah. Sayang nak tinggal rumah, sayang nak tinggal keluarga. Walaupun mampu berbuat demikian, padahal mereka mampu berhijrah. Sayang nak tinggal harta. Tetapi apabila dikerah oleh orang-orang musyrikin untuk ke Badar, mereka mematuhi arahan tersebut. Tetapi bila Abu Jahal kerah pergi ke Badar, ikut sama. Akhirnya mereka terbunuh dalam perang tersebut. Terdapat kalangan mereka yang terbunuh dalam perang Badar. Di antara mereka ialah Al-Haris bin Zum'ah bin Al-Aswad, Abul Qais bin Faqih Al-Faqih, Abul Qais bin Al-Walid bin Mughirah, Ali bin Umayyah bin Khalaf, Al-As bin Munabbih bin Al-Hajjaj. 5 orang terbunuh dalam perang Badar. Mereka berperang di pihak musyrikin. Nabi ajak hijrah, tak hijrah. Sayang nak tinggal harta, sayang nak tinggal anak bini, tak berhijrah. Bila Abu Jahal ajak perang, ikut sama, berperang dengan Nabi, padahal mereka mengaku Islam. Kepada mereka Allah menurunkan wahyunya. Allah Ta'ala menurunkan ayat menceritakan keadaan mereka. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa almustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura wa man yuhajir fi sabilillah yaji' fil ardi muraghaman katsiran was'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Surah An-Nisa ayat 97 hingga 100. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri. Mereka yang dimatikan dalam perang Badar sendiri.
mereka yang dimatikan dalam perang Badar. Mereka menzalimi diri mereka sendiri, berada dalam pasukan musuh. Malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Malaikat tanya mereka di alam barzah, mengapa kamu jadi begini? Perang belah lik kafir ni. Pasal apa malaikat tanya? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang lemah ditindas di negeri Mekah. Kami ni orang lemah ditindas di Mekah, kami tak boleh berhijrah. Padahal mereka boleh berhijrah. Para malaikat menjawab, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk tempat kembali. Malaikat kata Allah Ta'ala, tentukan kamu masuk dalam neraka Jahannam kerana kamu berperang di pihak musuh. Ini bahayanya kita duduk dalam pasukan musuh, walaupun kita kata hati kita percaya dengan Islam, tapi digunakan oleh musuh untuk lawan Islam. Tiba-tiba mati dalam pertempuran itu. Kecuali Allah Ta'ala maafkan, kecuali mereka yang tertindas, baik lelaki atau perempuan atau kanak-kanak, yang tiada kemampuan dan tiada daya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah, kecuali mereka yang benar-benar tidak berupaya, tak mampu nak berhijrah kerana tidak ada kenderaan, tidak ada bekalan, tak ada belanja untuk berhijrah. Mereka duduk di Mekah dalam keadaan bersembunyi. Mereka itu mudah-mudahan Allah mengampunkan mereka, dan adalah Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Allah Ta'ala mengampunkan mereka, memaafkan mereka. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka mendapat di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat hijrah, maka sesungguhnya telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terdapat di kalangan para sahabat yang tak mampu berhijrah, dimaafkan oleh Allah. Mereka yang berhijrah, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, dia beri rezeki oleh Allah, hidup senang senang. Jangan takut berhijrah, meninggalkan negeri, membawa agama. Jangan takut. Jangan takut. Barang siapa yang berhijrah, mati di tengah jalan, Allah Ta'ala beri pahala. Di sini bila negara ditakluk oleh orang kafir, tak mampu lagi nak semayang, tak mampu menjalankan perintah Allah, di masa itu kalau ada negeri Islam yang selamat, berhijrah ke negeri Islam. Kalau ada negeri kafir yang aman, pergi negeri kafir yang aman itu. Macam sahabat-sahabat Nabi berhijrah ke Habasyah. Jangan tunggu di tempat itu. Sayang ke ayam itik, sayang ke lembu kuba, tak mau berhijrah. Biarlah agama punah pun, ini salah, dosa yang besar. Kecuali mereka yang benar-benar tak mampu. Mereka mampu berhijrah. Kita saksikan peristiwa yang berlaku di Kemboja, di Vietnam. Dua kami ini masuk, ada mereka yang berhijrah, meninggalkan negeri, membawa agama. Jalan hutan bawa agama. Mereka selamat dengan agama, mereka diberi kesenangan oleh Allah. Betul ayat ini. Mereka yang tinggal di negeri tak mampu dimaafkan oleh Allah. Mereka yang mampu tak berhijrah, berdosa. Berdosa. Wajib berhijrah bila berlaku. Di sini banyak penduduk Asia Tengah dalam masa dijajah oleh komunis dulu, tak boleh semayang, tak boleh beribadat, mereka berhijrah, meninggalkan tanah air mereka ke seluruh pelosok dunia Islam. Ada kumpulan ini. Terdapat kumpulan yang tak mampu berhijrah.
maka mereka duduk di sana memelihara agama bersembunyi. Para ulama tafsir mengatakan kaedah berdasarkan ayat tersebut di atas. Iktibar itu dia ambil dari lafaznya yang umum, bukan disebabnya yang khusus. Oleh itu maka tidak harus bagi orang-orang yang beriman tidak berhijrah jika mereka mampu setelah berlakunya keadaan yang menyebabkan hijrah, dan tidak harus juga memberi pengorbanan dan sokongan untuk menguat dan meramaikan kedudukan musuh-musuh Islam. Lebih-lebih lagi kita tak berhijrah, tolong musuh Islam pula, menguatkan musuh, maka besar dosanya. Jadi macam mereka disebut dalam ayat tadi, dimasukkan ke dalam neraka, kecuali mereka yang tak mampu. Di sini ulama memperkenalkan dua hukum dalam Islam. Yang pertama dikenal dengan rukhsah. Rukhsah ialah kemudahan menyembunyikan agama. Yang pertama rukhsah. Bila orang kafir paksa kita, dia benarkan kita berlafaz dengan kalimah kufur. Kalimah kufur, tapi hati tidak. Ini rukhsah. Yang kedua azimah. Azimah ialah memilih mati syahid. Lebih afdal memilih mati syahid. Berlaku dalam peristiwa dua orang sahabat Nabi yang diutuskan membawa surat menjawab Musa terkadang soal mengaku jadi Nabi di zaman Nabi SAW. Dia tulis surat pada Nabi dari Musalamah pada Muhammad. Bagi aku separuh bumi, bagi kamu separuh bumi. Nabi tulis surat jawab dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamatul Kadzdzab, Musalamah yang bohong. Bumi kepunyaan Allah. Lalu dia tanya pada sahabat yang bawa surat ni. Dia tanya, mau percaya pada aku? Mau percaya pada Muhammad? Sahabat kata, ya, ya. Mau percaya pada aku? Ya, ya. Lalu dibebaskan. Yang salah lagi, mau percaya pada Muhammad? Percaya. Mendengar percaya pada aku pekok, dia kata. Dia kata aku pekok. Lalu dibunuhnya sahabat ini. Bila diberitahu kepada Nabi SAW, Nabi kata yang pertama Allah Ta'ala ampunkan. Yang kedua dapat kelebihan mati syahid. Yang pertama dinamakan rukhsah, kemudahan. Yang kedua dinamakan azimah, memilih azimah. Kecuali dalam keadaan yang dilihat aulawiyat, keutamaan. Umpamanya sekiranya kita tak mengaku apa yang dia minta, menyebabkan anak isteri kita dibinasakan. Kalau kita saja tak apa, anak-anak akan dimurtad, akan ditukan. Di masa ini kena pilih rukhsah. Pilihlah apa yang dia nak ikut, tapi hatinya tak percaya. Ada peluang lari, lari. Tak ada peluang sembunyikan, buat senyap dulu. Ini kaedah hukum syarak. Azimah dan rukhsah. Tengok mana yang lebih utama dalam memilih mempertahankan agama. Kalau melibatkan anak isteri kita, katalah puak-puak masuk dalam rumah, kita lawan pun boleh, tak boleh lawan pun tak apa, lock dia, rukhsah. Rukhsah tak boleh lawan, biar dia ambil orang tak tahu. Azimah ni kita lawan. Kalau lawan pula anak bini pula mati pula, bukan kita anak bini. Di sini serahlah. Ini rukhsah. Pilih rukhsah lebih utama. Itu kaedah hukum syarak yang dibuat oleh para ulama. Walaupun kita wajib mempertahankan agama, mempertahankan harta, tapi tengok keadaan yang mana lebih diutamakan. Wallahu a'lam.